Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini 18 hari bulan 10 2020. Salam PKPB untuk warga Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur beserta dengan Putrajaya. Kalau kita lihat kan sekarang ni kes COVID-19 semakin hari semakin melonjak, semakin naik. So diharap bagi kawasan-kawasan yang terlibat ataupun kawasan-kawasan red zone bolehlah sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, dan kalau boleh, kalau tiada apa-apa urusan di luar, duduk sahaja di rumah. Stay safe, stay home and stay safe. Okey, hari ini saya ingin membuat sedikit analisa mapping untuk gold besi kuning, pair komoditi ataupun pair yang menjadi kegemaran kebanyakan trader. Kerana apa? Kerana pergerakan pips dia yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Saya akan menggunakan time frame H4 sebagai sebagai time frame utama untuk membuat analisa untuk pair ataupun untuk gold besi kuning di time frame H4. Sebelum tu kita recap sikit. Kalau tuan-tuan lihat video saya sebelum ni, saya ada membuat sedikit mapping untuk gold, di mana saya menjangkakan perjalanannya, ultimately perjalanannya akan mencari kalau kita lihat di daily, this one is daily. Kalau lihat perjalanan ultimate-nya akan mencari zone 161 di bawah. Setelah CB1-nya di sini ada CB1 tuan-tuan, dia pun dipecahkan. Tetapi kita melihat di time frame H4, jatuhan untuk mencari zone 161 di daily masih belum bersedia. Maknanya di sini structure di H4 masih belum sedia untuk melakukan jatuhan untuk mencari target ataupun potensi zone yang kita target, which is di daily, which is di 161, ataupun kita melihatkan di area di sana, di time frame di zone yang saya marking sebagai color hijau ni. Tak apa. Kenapa? Kerana kita hanya boleh membuat bacaan berdasarkan pergerakan semasa. So, kita melakukan jangkaan ataupun projection, tetapi kalau berdasarkan kacamata saya di time frame H4, jatuhan untuk mencari zone 161 di daily masih belum bersedia. Dia still valid, tapi jatuhan tu masih belum lagi, orang kata, cukup matang untuk jatuh dan mencari zone 161. Kerana apa? Yang pertama, saya melihatkan yang pertamanya di H4 kita sudah ada pemecahan CB1, which is di sini. Di sini ialah zon pemecahan zon pemecahan CB1, di mana kalau berdasarkan FMCBR, berdasarkan FMCBR, break CB1 kita sudah ada syarat penarikan Fibo. Dan berdasarkan penarikan Fibo di H4, saya melihat zon 261, which is zon TP2 ni telah pun dipecahkan. Telah pun berjaya dipecahkan. So ultimately apabila zon TP2 berjaya dipecahkan, ultimately saya mensasarkan zon 423 complete cycle by DH4, which is target saya ialah 423. 423. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat di mana saya telah melakukan satu penarikan trendline daripada puncak atas ni. Saya tarik ke bawah. Di sisi antara zon tertinggi saya tarik, dan saya melihat di mana telah berlakunya pemecahan trendline, which is dalam masa yang sama berada di antara zon 261. So di sini telah berlakunya pemecahan trendline dan pemecahan zon 261. Dan sekarang ni price telah mencari pullback dalam masa yang sama, retest ataupun whatsoever. If tak pecah di particular zone di bawah ni, insyaAllah dia akan terus mencari ke zone 423, which is saya sasarkan zone 423 di H4. And then kita melihat pergerakan market daripada bawah naik atas membuat A, B, C, D dan E. This one it should be D tuan-tuan.
Sorry. This one should be E. Okay, should be E. Okay. So A, B, C dan D dan ultimately akan buat E sebelum meneruskan jatuhan untuk mencari potensi pergerakan market di time frame daily. Okey, itu adalah jangkaan saya sahaja. Okey, jangkaan saya sahaja. Okey. Itu reason yang pertama. Reason kedua, kita melihatkan pergerakan semasa. Saya menceritakan pergerakan semasa. Tuan-tuan boleh refer di pergerakan di sini, di mana saya telah melakukan satu penaikan trendline di bawah dan satu di atas, dan ini seperti membentuk satu channel yang mengatakan trend semasa pergerakan ini ialah dalam keadaan uptrend. Jadi kalau kita lihat di sini ialah low, di sini ialah high, ini ialah lower high, ini ialah higher high, ini lower high, dan if dia nak turun, dia kena pecah this particular lower high dan membuat lower low yang baru. Okay? Dan dalam masa yang sama kita melihat structure semasa ini masih belum ada price yang berjaya break this particular lower high. So structure-nya masih remain uptrend. Okay? Masih remain uptrend untuk this particular structure saja ya, saya cakap this particular structure. So saya mensasarkan di mana dia membuatkan high di sini, membuat lower high, dan saya mensasarkan dia akan membuat high yang baru, which is di antara target saya ialah di antara zone 423 di sini. Okay? Zone 423 which is di sini. Okay. Tetapi sekiranya price kalau kita lihat berjaya break this particular lower high di sini, dan juga di sini kemungkinan besar dia akan test balik support di bawah ini. So ada beberapa kemungkinan, ada beberapa possibility. Tapi dari kacamata saya melihat ataupun saya masih lagi bias untuk buy. Saya masih lagi melihat ini ialah antara bias ataupun potensi buy itu masih lagi kuat kerana structure ini masih belum berjaya dipecahkan lagi. Sekiranya dia break di particular trend line bawah ni dan membuat new lower low, yes, saya punya bias akan bertukar. Okey, tetapi buat masa sekarang bias saya masih lagi buy. So saya akan concentrate untuk mencari peluang-peluang buy. Okey, untuk mencari peluang-peluang buy. Kerana apa? Kita mesti ada reason kenapa kita buy. Yang pertamanya, seperti saya katakan tadi, dia sudah break zone 261. Okey, and then yang kedua dia dah break this particular trend line. And then yang ketiga, structure-nya masih belum lagi membuat lower low yang baru. Dia still membuat higher high dan lower high. So jangkaannya akan mencari target ataupun zone 423 sebagai ultimate target saya untuk H4 sebelum saya menukar ataupun saya mencari setup sell untuk mencari seterusnya mencari TP ataupun mencari potensi zone 161 berdasarkan penarikan Fibo di daily. Okey, di daily. Okey. Ini berdasarkan penggunaan naked chart ya, berdasarkan penggunaan naked chart. So kalau kita nak tengok apa yang BBMA cakap, apa yang BBMA beri tahu kepada kita, kita boleh melihat di sini. Tuan-tuan. Di sini ya tuan-tuan. Ini melalui kacamata BBMA. Kalau berdasarkan kacamata BBMA, kita biasa menarik satu penaikan trendline seperti biasa, dan kita melihat this particular candle break this particular trendline, dan ini juga candle yang memberi signal awal pertukaran trend, signal arah kukuh buy kalau kita melihat dalam kacamata BBMA, di mana arah kukuh buy ialah ciri-cirinya ialah candle close melepasi MA5, MA10 high dan juga BB. Dan kalau tuan-tuan perhatikan dalam masa yang sama dia telah break EMA 50. EMA 50. So kalau kita lihat di sini sudah ada extreme buy. Di sini sudah ada extreme buy bila mana MA5 terkeluar daripada low BB dan ada reverse candle dari test candle, dan seterusnya dia mencari mid BB untuk membuat bacaan TP wajib. Mid BB untuk membuat bacaan TP wajib. So saya label ya tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih nampak. This one is extreme buy. This one is extreme buy, and then
dia mencari zon TP wajib, which is di antara MA5, MA10 high ataupun mid BB. This one is TP wajib. Okay, TP wajib. And then kita melihat price turun dan tiada sebarang bacaan momentum, di mana tiada sebarang candle yang berjaya close melepasi low BB. So di zon-zon ini saya boleh menamakan sebagai market hilang volume buy. Okey, kerana apa? Kerana tiada sebarang candle yang berjaya tutup melepasi low BB. Okey, this one I can call it as MHV buy. Okey, MHV buy. And then ada satu sebatang candle yang berjaya break mid BB, MA5, MA10 high dan EMA 50 tuan-tuan, dan EMA 50. So ini ialah bacaan arah kukuh buy. Okey, bacaan arah kukuh buy. Okey, bacaan arah kukuh buy. So bila ada arah kukuh buy, kita hanya menunggu bacaan re-entry buy. Okey, bacaan re-entry buy. So, di manakah potensi re-entry buy itu? Potensi re-entry buy itu berada di zon-zon MA5, MA10 low. Okey, potensi re-entry buy di mana? Di Malo. Okey, di sini. Okey. Okey, clear tuan-tuan Okey, so setup ini masih belum lagi terbatal. Kerana apa? Kerana tiada sebarang candle yang berjaya break MA5, MA10 low ataupun membuat bacaan arah kukuh sell yang baru, di mana candle arah kukuh buy ini masih belum lagi dimatikan dengan arah kukuh sell. Dan sekiranya berlakunya momentum sell di daily, secara automatiknya setup re-entry buy ini terbatal. Okey, terbatal ataupun tidak valid lagi. Okey. So di sini kita telah melihat perkaitan di antara bacaan BBMA di daily, okey, bacaan BBMA di daily, dan saya telah, kalau kita melihat juga di H4, okey, di H4, yes, tiada sebarang bacaan momentum sell dan tiada sebarang bacaan momentum buy. So di H4 masih belum lagi clear, tetapi di daily kita melihat okey, sudah ada setup potensi re-entry buy di Malo. Okey, di MA5, MA10 low. Kalau kita lihat di sini re-entry sedang aktif. Okey, kalau melihat dia cocok MA5, MA10 low ni, dia reject and then dia naik. Dia naik and then sekarang dia bermain di dalam MA5, MA10 high dan low. Okey, MA10 high dan low. Okey. So kalau melihatkan bacaan BBMA di daily dan juga berdasarkan analisa naked chart DH4 dengan menggunakan FMCBR, kita melihat ada sedikit confluence. Even though the time frame is different, even though we are using the different time frame, but the signal and the setup is almost the same. Okay, it's almost the same. Di mana saya melihat di daily sudah ada potensi re-entry buy, dan di H4 masih lagi trend semasa masih lagi kuat untuk ke arah buy. So saya memilih untuk bias buy. Okey, saya melihat untuk bias buy untuk minggu hadapan. So untuk minggu hadapan saya akan concentrate buy, dan di antara zon-zon target atau potensi ialah untuk price mencari zon 423. Okey, mencari zon 423. Okey. Okey, ringkas saja hari ini kerana saya sudah buat mapping siap-siap. Selalunya saya akan buat mapping dengan tuan-tuan, tapi untuk menjimatkan masa saya buat mapping siap-siap. So, untuk gold time frame H4, saya melihat saya masih lagi bias buy. So, saya akan mencari peluang-peluang buy sekiranya price turun and break this particular trend line and buat new lower low. Okay, so saya akan technically saya akan tukar saya punya perancangan. Instead untuk mencari buy, saya akan concentrate maybe untuk mencari sell. So, bergantung kepada pergerakan and then apakah setup dan signal yang market beri untuk minggu hadapan. Okay.
Perlu diingatkan sekali lagi bahawasanya ini hanyalah merupakan analisa mapping ataupun trade idea sahaja tuan-tuan. So untuk mencari entry, tuan-tuan perlu menunggu signal and setup di lower time frame. If menggunakan BBMA, tuan-tuan boleh menggunakan bacaan multi time frame untuk mencari confluence, untuk mengikut arah pergerakan market untuk minggu hadapan. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.